A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam kebiasaan kita nak mengajarkan kitab lain untuk pelajar-pelajar ni, kerana kita bercuti tangguh dulu buat sama tara, maka kita mari dengarkan kisah Nabi ataupun sejarah Nabi sebagai boleh jadi pedoman hidup kita, lagi pula buat sejuk di dalam hidup kita dengan keadaan dok jadi panasnya daripada penyakit-penyakit COVID ataupun corona 19 ni. Jadi alhamdulillah. Jadi malam ni, semoga-moga kita dengar kisah Nabi ataupun sejarah Nabi. Mudah-mudahan boleh jadi ubat untuk hati kita, ubat untuk kehidupan kita, buat sama tara dalam masalah kita duk hidup hari ni. Boleh jadi ubat untuk hidup, untuk masalah dalam pedoman hidup kita, boleh kita buat ubat dengan sebab kita dengarkan kisah ataupun sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebeda satu hari satu ketika, ada cerita pada satu hadis Nabi, baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma faqalu ma yubkika ya Rasulullah, faqal ishtaqattu li ahbabi, qalu awalasna ahbabaka ya Rasulullah, qal la antum ashabi, la qal la antum ashabi amma ahbabi faqaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebeda. Sebeda ada katanya satu hari itu baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma, telah menangis dan telah teriaklah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Nabi ada teriak pada masa dia duduk sekali dengan sahabat-sahabat di Al-Madinatul Munawwarah sekali dengan para sahabat. Jadi Nabi ada menangis, Nabi ada teriak. Faqalu, maka kata mereka itu sebagai menanya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah, apakah yang menangis dan menteriaklah ia akan dikau ya Rasulullah? Apa perkara, apakah benda yang menangis dan menteriakkan akan dikau ya Rasulullah? Faqal, maka sebeda Nabi sebagai menjawabkan persoalan daripada sahabat-sahabat yang tanya Nabi, ma yubkika ya Rasulullah, maka Nabi pun jawab, ishtaqattu li ahbabi, telah rindulah aku dan telah ingatlah aku li ahbabi, akan kekasih-kekasih aku. Nabi jawab pada sahabat. Sahabat tanya, ma yubkika ya Rasulullah, apakah yang menangis dan menteriak akan dikau ya Rasulullah? Rasulullah pun jawabkan para sahabat, yang menteriak akan daku, yang menangis akan daku, yang mengata akan daku, ialah kerana aku ini teringat dan rindu sangat-sangat akan kekasih-kekasih aku. Qalu, berkata mereka itu sahabat lagi, awalasna ahba'aka, adakah tidak kami ni, kami sahabat-sahabat yang sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni,
ahbabaka ya Rasulullah, kami ni bukankah daripada kekasih engkau ya Rasulullah? Dah. Qal, sebeda Nabi lagi, la, bukan, engkau tu bukan kekasih aku. Nabi kata, antum ashabi, bermula kamu dikatakan sahabat-sahabatku. Dah. Amma ahbabi, adapun bermula kekasih-kekasih aku tu Nabi kata, faqaumun ya'tuna min ba'dikum, ialah kena kepada satu kaum yang datanglah mereka itu selepas daripada kamu. Deh. Ni nak terbutung sangat kita umat-umat di akhir zaman. Nabi mengaku kita walaupun kita bukan sahabat, yakni orang yang rapik dengan Nabi, orang duduk sekali dengan Nabi, orang yang tidur sekali dengan Nabi. Kita tu bukan daripada sahabat, tapi Nabi mengakukan kita ialah daripada kekasih-kekasih Nabi. Deh. Faqaumun ya'tuna min ba'dikum, ialah satu kaum yang datang mereka itu selepas daripada kamu. Datang selepas pada kamu ni, yu'minu nabi, beriman mereka itu dengan daku. Nabi kata, mereka itu beriman dengan daku. Walam yarawni, padahal mereka itu tak pernah melihat ni akan daku. Mereka tak pernah melihat akan daku, tapi mereka beriman dengan aku, mereka percaya dengan aku. Ni Nabi mengakukan kita ni sebagai kekasih dia. Inilah ibu-ibu bapa yang dikasihi dan hadirin hadirat yang saya yang saya hormatinya. Nak yang kata kita ni walaupun tak ada nak bertemu dengan Nabi, tak ada nak berjumpa dengan Nabi, tak kama kita saat itu sangat-sangat beruntung dan sangat-sangat bertuah, kerana Nabi saat itu satu hari teriak kerana kita, ingat kepada kita. Dan Nabi kata dah masa 1400 tahun dulu, ia ingat kepada fok-fok kita. Masa tu kita tak ada timur lagi, tapi Nabi kata dah, aku ingat dan aku rindu kepada kekasihku. Kekasih ni satu kaum yang datang selepas daripada kamu, hai sahabat, tapi mereka beriman dengan aku. Lagi pula mereka saat itu tak pernah melihatkan akan aku. Inilah boleh kita katanya benar yang paling sangat-sangat bertuahlah kita sebagai jadi umat Muhammadiyah, umat Nabi SAW. Nabi itu pernah menangis kerana ingat kepada kita. Sebab itulah sebelum daripada Nabi itu nak meninggal, nak wafat, Nabi kata aina ummati ummati. Nabi kata ummati ummati. Nabi tak ada tanya ya Aisyah, ya Aisyah, ya Fatimah. Tak, Nabi tanya umat dia, di manakah umat dia, di mana. Dia bimbang sangat kepada kita. Inilah yang amo nak bawa datang pada malam ni. Nak wayak kata pada masa dan zaman yang sangat berkelakabut, yang sangat haru-haru, dengan bermacam-macam, setengah tak boleh kerja, setengah jatuh kerja, setengah tak boleh ngaji, setengah tak boleh belajar, setengah tak boleh nak mengajar, setengah nak buka pondok tak boleh. Tapi kita mari dengarlah kita ni, Nabi duk rindu pada kita, Nabi duk ingat pada kita. Sebelum pada Nabi wafat, Nabi sudah menangis dah kerana kita. Ia ingat pada kita. Kita ni satu umat yang datang selepas daripada sahabat, tapi duk beriman dengan dia. Tapi kita tak pernah tengok Nabi SAW. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah, lagi pula amat pengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Kita nak mula lah kita mengata bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat borah ia Allah Ta'ala. Lagi pula Allah Ta'ala bagikan nikmat, Allah Ta'ala tak tilik, Allah Ta'ala tak pandang kepada yang dia nak beri. Sama ada orang beriman, sama ada orang kafir, sama ada muti, sama ada asin, semua Allah Ta'ala bagi semua nikmat-nikmat dia kepada mereka ataupun kepada kita. Ar-Rahim, dan Allah Ta'ala kasihani, sangat-sangat sayang kepada siapa dia? Yakni kepada daripada, siapa dia? Yakni daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Hak ni Allah Subhanahu wa Ta'ala cediakan nikmat yang khasah ataupun yang tertua, yakni nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman ni Allah Ta'ala akan bagikan syurga kan untuk dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
bermula pujian-pujian itu mustahaklah ia dan berhaklah ia masalah pujian itu. Tu mana kata alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula pujian-pujian itu ibu bapa. Alhamdulillah sebut kata pujian-pujian yakni pujian yang maklum ataupun pujian yang telah latah, yakni puji yang empat, yakni puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis sama-sama hadis. Maka puji semua tu, puji yang kita sudah maklum dan puji yang sudah latah, supaya kita kata Allah Ta'ala puji dia sendiri. Allah Ta'ala kata la ilaha illa ana. Tidak ada jenis Tuhan illa ana, malaikannya aku. Tidak ada jenis Tuhan malaikan aku. Tuhan kata tak ada dah Tuhan, malaikat aku ni lah dikatakan Tuhan. Aku ni dah dikata sebenar-benar Tuhan yang disembahkan akan dia. Kamar ni Allah Ta'ala puji dia sendiri dan Allah Ta'ala puji ke hamba dia. Yani Allah Ta'ala puji kepada Nabi Ayyub AS dengan kata innahu awwab. Sesungguh Ayyub ni satu hamba yang sangat-sangat taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna kata Allah Ta'ala puji bagi dia. Tengok Tuhan kata limanil mulkul yaum, bagi siapakah hari ni kerajaan? Bagi siapa hari ni kerajaan? Tuhan tanya demo tu, siapa yang hidup lagi ketika Allah Ta'ala saat ni tu binasakan langit, binasakan bumi. Tuhan tanya limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan dan pula kereta pada hari ni? Tak ada siapa dia jawab, tak ada siapa dia bersungut, tak ada siapa dia cerita. Tuhan kata lillahil wahidil qahar, bagi Allah lah dikatakan Tuhan yang amat kuasa. Itulah kerajaan pada hari ini, kereta pada hari ini, miliki pada hari ini ialah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Tuhan puji dia sendiri. Dan Tuhan puji ke hamba dia ialah dia kata innahu awwab. Kerana Ayub saat ni tu orang yang sangat-sangat bertaubat. Kerana Ayub saat ni satu ketika dia sakit sangat-sangat kuat. Malaikat Jibril tu daripada langit, "Hei Ayub, mu cuba minta lah kepada Allah." Ayub kata, "Aku malu Jibril nak minta ke Allah Ta'ala." Ataupun kita puji ke Allah. Kita tengok kita puji ke Allah. Langit ni sangat luas weh. Sangat besar langit ni. Tak ada tias putus hambuk. Lagi pulak bumi ni jangan ada tempat tinggi, ada tempat rendah, ada tempat bluebell, ada bukit, ada gitu, ada sungai, ada air laut. Jadi kita puji tu. Makna kita puji ke Allah ataupun kita puji sama kita. Mana puji sama kita? Yakni kita tak Allah. Abdullah si Zik tu jangan comel dia, hidung dia macam semua pak puji ni Allah Ta'ala, dan semua pak puji Allah puji ke dia, Allah puji ke hamba, kita puji sama kita ataupun kita puji Allah, semua ni akan balik dan kembali kepada Allah, mustahak bagi Allah. Allah mana? Rabbil Alamin, yang mengkakau dan yang membelalah ia akan alam ini. Alamin, hak kita nak baca dalam Quran tu lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Siapa dia duk kakarkan alam? Sebut kata alam ni apa dia? Masih wallah wa sifati. Barang selain daripada Allah dan barang selain daripada sifat Allah. Masuklah kau kita dikatakan alam. Jin dikatakan alam, syaitan dikatakan alam, langit dikatakan alam, bumi dikatakan alam, bukit dikatakan alam, batu dikatakan alam, sungai dikatakan alam. Semua itu di dalam retah Allah, di dalam kakak Allah, dalam milik Allah. Allah mana lagi? Allazi arsalar rusulah. Allah Ta'ala ni yang mengutus ia, yang melatih ia, yang menyuruhlah ia Allah ni ar-rusula akan rasul-rasul dia. Allah Ta'ala tu bakikan segala rasul-rasul ni untuk apa dia? Ni apakah hikmah dan apakah rusia yang Allah Ta'ala membakikan rasul-rasul ni untuk apa dia? Hikmat gapo?
Apa benda yang sulitnya ya Allah Ta'ala taruh bangkit Rasul ni, latihkan Rasul, bangkitkan Rasul, ialah hikmat Allah Ta'ala bangkitkan Rasul ini bida'wati, ialah untuk mendakwah. Tu hikmat dia tu, bida'wati tauhid, yakni sebab dengan Rasul Allah Ta'ala bangkit mari ke alam dunia, Allah Ta'ala suruh mari pada alam dunia, Allah Ta'ala arah mari alam dunia, hikmatnya untuk mendakwah dan untuk menyampaikan akan dakwah saat ni at-tauhid, bidakwati tauhid, yakni untuk mendakwah dan mengajak manusia pergi kepada mengesahkan Allah. Nak mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah maksudnya dan itulah tujuannya, dan itu rusia yang Allah Ta'ala simpan taruh dengan sebab Allah Ta'ala bangkitkan rasul-rasul, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala nak beri kepada rasul-rasul yang dihantar ini untuk mendakwah, mengajak manusia untuk tauhid, yakni untuk mengesah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak ayat kata la ilaha illallah, ataupun tidak jenis Tuhan melainkan Allah. Ambil daripada semenjak tu Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Syekh, Nabi Idris, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Hizkil, Nabi tu, Nabi Ning, Nabi Soleh, semua ni apanya tujuan dan apakah rusia, apakah hikmat yang Allah Ta'ala bangkit? Ialah untuk nak mendakwah dan untuk nak mengajak manusia kepada mengesah, yakni nak pegangkan akidah kita, kata Allah Ta'ala tu satu jua. Allah Ta'ala yang sebenar, yang wajib kita i'tikad, yang wajib kita saat ni tu berimani, ialah Allah saja. Hari ni ibu bapa, kita kena letak molek Allah dalam hati kita. Kerana di hari ni banyak benda yang duk kucah-kucah akidah kita. Benda yang duk kosakkan iman-iman kita jadi punah di hari ni. Kama di Allah Ta'ala hantarkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, hikmatnya nak mentauhid, nak mengesah. Akidah tu tak siwi gi kok lain, tak siwi jadi pesong kok lain, tak siwi jadi selerak teh kok lain. Bukan nak we nampak di dalam hati, nak we gapa tergambar di dalam hati, nak we insaf kita, nak we tersilang kita, kata Allah saja yang dikatakan milik kita, Allah saja yang meretah kita, Allah saja yang wajib kita berimani, Allah saja yang boleh beri apa perkara kepada kita. Di hari ni kita dak pergi kok lain di hari ni. Deh. Lagi pula kenapa Allah Ta'ala utuhkan masalah rasul-rasul untuk mendakwah, mengajak manusia pergi kepada tauhid. Li hidayatil basyari. Kerana rasul tu juga, dengan sebab rasul tu boleh menghidayah. Dengan sebab Allah Ta'ala utuhkan dia mari, dia saat ni tu boleh menghidayah, boleh tunjuk jalan kepada manusia. Manusia sesat, daripada sesat mari kepada jalan yang cerah, daripada jalan yang gelap boleh mari kepada jalan yang betul, jalan yang belok boleh mari pada jalan yang lurus. Ni dengan sebab rasul-rasul yang Allah Ta'ala bangkit mari kepada alam dunia ni supaya dapat boleh menghidayah akan manusia, boleh tunjuk jalan pada manusia ni kepada jalan yang betul. Kita nak contoh lagu mana ibu bapa, hadirin hadirat. Kita tengok pada masa jahiliyah dulu. Masa jahiliyah dulu, masa beribu tahun dulu, manusia yang duduk di dalam kelai kabut, dalam kelai kabut jahiliyah, jahil tuki mereka saat itu berzina, mereka minum arak dalam perempala, mereka bunuh anak hidup-hidup, mereka kelengkapa bertawah dak pai Baitullah, bertawah dak pai Baitullah saat itu dengan keadaan telanjang bogeh. Ni kata manusia sangat-sangat sesat. Sangat-sangat sesat, sangat-sangat duduk di dalam kegelapan zulmah jahiliyah. Tapi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab Nabi duk dakwah, Nabi duk royakkan benda kebenaran, duk royak tentang Islam, duk royak tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia masih hari kau dapat hidayah, manusia masih hari dapat orang panggil taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh tubik daripada kekelaman ataupun kegelapan jahiliyah mari kepada Islam, kepada cahaya Islam. Wa ikhrajihim minadh-dhulumati wa minaz-zulumati ilan nur.
Dan dengan sebab Allah Ta'ala bangkitkan rasul-rasul. Bangkitkan kepada rasul-rasul dan bangkit kepada kepada rasul-rasul ni, kepada alam dunia. Allah Ta'ala bangkit untuk mengajak mari pada tauhid dan untuk hidayatkan manusia saat ni pergi pada mana? Wa ikhrajihim minadh-dhulumati ilan nur. Dan nak mengeluar akan mereka itu, akan manusia, minadh-dhulumat, daripada kegelapan, daripada zulmah, daripada gelap ilan nur, keluar daripada gelap mereka itu dalam kejahilan mereka, jahiliyah mereka, mari kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala, dikatakan cahaya iman dan pula cahaya Islam. Wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala utuh, pertama sekali Allah Ta'ala utuhkan Nabi untuk mengajak manusia daripada bertauhid saat itu, daripada bertuhan tu berbilai-bilai. Masa orang jahiliyah tu bertuhan sampai 200-300 ne puluh. Bertuhan tu banyak sangatnya dalam hati mereka. Maka Allah Ta'ala bangkit Rasul ni untuk mentauhid, mendakwah, mengajak manusia daripada berbilang-bilang pergi pada satu Tuhan, dan dapat hidayat manusia, dan nak mengkeluar manusia daripada kegelapan kejahilan, daripada gelap masalah kejahilan mereka, gelapan masalah silapan mereka, mari pada cahaya. Dan pula Allah Ta'ala bangkitkan Rasul ni, apa dia? Wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuhan bangkitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni kerana apa? Khitaman, kerana jadi kesudahan. Nak jadi kesudahan. Kesudahan tu liha ulair rusuli alaihimussalam. Supaya jadi kesudahan bagi mereka itu Rasul alaihimussalam. Nak ayat kata Nabi kita ni, orang jadi Nabi ataupun Rasul, hak yang paling akhir, yang paling kesudahan untuk bagi Rasul-Rasul. Nak kata Rasul hak dulu daripada Nabi, bukan jadi Nabi ataupun Rasul kesudahan. Nak kata apabila Allah Ta'ala bangkitkan akan Nabi, bangkitkan Nabi sebagai jadi Nabi dan jadi Rasul, maka Nabi ni orang Allah kali, ataupun orang akhir sekali hak jadi Rasul ataupun jadi Nabi. Sebab itulah Nabi kita saat ni ada katanya, la nabiyya ba'di, tidak jenis Nabi dah selepas padaku. Karena satu hari, di belakang Nabi tu ibu bapa, ia ada khatamun nubuwah. Orang panggil Tuhan khatam sendiri tah belakang Nabi, ialah khatamun nubuwah. Gapo? Khatam kesudahan. Bukan semata-mata Allah Ta'ala kecek saja kata Nabi sebagai jadi Rasul yang paling akhir dan Nabi paling akhir. Selepas pada Nabi tak ada dah Nabi, tak ada dah Rasul. Kama di Allah Ta'ala buh khotai pula, cok muhu pula tah apa? Belikat Nabi. Karena satu hari ibu bapa, amo nak cerita sikit daripada Salman Farisi. Salman Farisi orang alim Taurat, dia ni orang Faris. Dia alim Taurat. Kama dia satu hari, dia saat ni datang daripada Faris. Dia masih mari duk baca dah dalam kitab Taurat. Dia kata Nabi akhir zaman ialah pada nama Muhammad bin Abdullah. Dan Nabi akhir zaman ni, maka ilamat dianya, bukti dia ialah apabila ia jalan pergi ke mana, maka adalah sebidang daripada awal duk turut dia. Hak tu duk royak dalam Taurat dah tu. Ilamat akhir apa? Nabi dan Rasul akhir zaman. Dan pula duk royak di dalam Taurat, hak bagi Salman Farisi duk baca ni, ialah apa dia? Yakni ada khatamun nubuwah, tanda daripada Allah yang khatam di atas belakang Nabi. Jadi apabila Salman Farisi dia baca di dalam Taurat saat itu, royaknya cerita Nabi, royak tentang sifat Nabi, royak tanda Nabi, hak dikatakan khatamun nubuwah, ataupun dia tu dikata khitaman liha ulair rasuli alaihi wassalam ni, maka Salman Farisi dia jalan mari daripada Faris, jalan mari. Apabila siapa di Madinah,
Maka dia tanya orang Madinah, aina Muhammad? Di manakah Muhammad? Di manakah Muhammad? Maka dia mau jawab kata Muhammad adalah di sana noh, di Masjidul Madinah ataupun di Masjid Nabi noh. Dah. Maka apabila dia saat itu tanya demo saat itu lebih kurangnya begitu, kama dia pun pergi berjumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Muhammad, boleh ke tak aku nak buka tengok belakang masjid? Boleh ke tak mung saat itu cuba buka baju mung lek belakang belikat mung aku nak tengok sikit, ada ke tak? Nah, jadi apabila Nabi akik baju dia, maka Salman Farisi tengok lek belakang Nabi ada sungguh khatam daripada Allah dan pula tandaan daripada Allah, mohon daripada Allah, tulis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada tulis sungguh di situ. Dah nama Mansur, namanya la ilaha illallah wahdahu la syarikallah, la syarikalah anta Mansur, gitulah lebih kurangnya. Kama di apabila Salman Farisi dia tengok di atas belikat Nabi ada tulisnya daripada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, makna dia pun tak ada syok-syok dah, tak ada ragu-ragu, tak ada wawih dah, ning ialah dan inilah ialah orang dikatakan Nabi akhir zaman dan rasul bagi rasul gawa. Dia nilah kena kepada Nabi akhir zaman dan rasul yang gawa, rasul akhir hak sekalinya, rasul hak akhir kesudahannya. Maka Salman Farisi pun kata nak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila Salman Farisi dia tengokkan ilamat-ilamat di atas belakang Nabi itunya begitu, nyatanya jadi kebetulannya dan muafakatnya dengan kata yang ada di dalam Taurat. Kata dalam Taurat saat itu Nabi akhir zaman adalah di atas belikat dia tu khatamun nubuwah. Apabila dia tengok lagu tu, inilah tanda sungguh kata Nabi akhir zaman dan rasul dan kesudahan bagi segala rasul-rasul. Dah. Dan lepas tu pula Allah Ta'ala bakitkan Nabi itu sebagai jadi kesudahan bagi segala rasul-rasul. Wa ja'ala dinahu, dan Tuhan jadikan ugamunya, dan menjadi Allah Ta'ala dinahu akan ugamunya, ugamu Nabi ni, ugamu Muhammad ni, khatimatal adyani, akan kesudahan bagi segala ugamu-ugamu juga. Dah. Nak royak kata ugamu Nabi ni bata segala ugamu-ugamu yang sabit sebelum daripadanya. Syariah hak sabit sebelum daripada Nabi, maka dibata akan dia dengan syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya nak contoh ibu bapa, syariah bagi Nabi Isa, maka dinasakh akan dia dengan syariah bagi Nabi Muhammad, dan syariah bagi Nabi Musa maka dibata dan dipulak dinasakh akan dia dengan syariah bagi Nabi Muhammad. Itu maksudnya wa ja'ala dinahu khatimatal adyani. Allah Ta'ala menjadikan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni kesudahan bagi segala agama-agama. Nak kata baki Nabi ialah dikatakan akhir bagi kenabian, dan pula Nabi kita ni juga agama yang turun kepada Nabi dikatakan agama yang akhir juga bagi segala agama, segala agama. Karena agama Nabi ni ila yaumil qiyamah, syariah Nabi la yumsakhu, tidak dinasah akan dia ila yaumil qiyamah, hingga sampai ke hari akhirat ataupun sampai kepada hari kiamat. Wahaza, dan bermula ini agama Nabi ni, agama Nabi kita, agama Islam kita dok pakai ni lah. Kesudahan kita kena ingat, agama kita bawa dah ni agama al-qawim, agama yang betul. Dan agama kita bawa ni dikatakan agama ad-dinul hanif, agama yang bersih dan agama yang suci. Allah Ta'ala kata dalam Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna dina indallahil Islam. Sesungguh agama di sisi Allah ialah agama Islam. Agama Islam, agama yang dibawa oleh siapa? Ialah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan agama juga dikatakan akhir dan kesudahan bagi segala agama. Apabila dibangkitkan Nabi, Nabi itu kesudahan bagi kenabian, dan agama dibawa akan dia dikatakan kesudahan bagi agama-agama juga.
Gitu ibu bapa yang dikasihi sekalian. Hatilah kita boleh pergi agama Islam dah. Pergilah wi sungguh, sipulah wi sungguh, pergi wi kejak wi sungguh, kerana para rasul dan para nabi duk mengajak kita untuk mengesa ke Allah, bukan duk takut kok tu takut kok ning, yakni takut ke Allah, bukan takut ke COVID, bukan takut kepada corona, takut ke Allah. Nah, di hari ni kita kan apa duk kecek COVID, kecek corona jadi buah tasbih dah. Jadi zikir dah. Tak ada sebut pagi hari tu COVID, pagi hari tu corona, pagi COVID, pagi hari corona. Jadi balik dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bangun waktu pagi, bangun waktu subuh, Nabi suruh basahkan lidah kita dengan la ilaha illallah, basah lidah kita dengan subhanallah, basahkan lidah kita dengan alhamdulillah, alhamdulillah, ataupun basahkan lidah kita dengan baca tilawatul Quran, baca Quran. Kita lah lidah jadi balik habis, balik takkan jering habis. Pagi hari 4 corona, pagi hari 4 COVID. Duk sebut COVID semua. Ni kita kena tukar. Ibu bapa kena tukar ni. Kalau kita tak sebut benda ni akan masuk dalam hati kita. COVID akan masuk dalam hati kita. Corona akan masuk dalam hati kita yang membawa kita jadi takut kepada COVID, takut kepada corona, tak jadi tinggal. Jadi tinggal takut ke Allah Ta'ala. Di hari ni kita kena ubahkan cakapan kita ibu bapa, saudara-saudari yang dihormati. Kita kena ubah cakapan kita, kena jadi cakapan Allah, Allah, ataupun la ilaha illallah, ataupun subhanallah, subhanallah. Jangan kita duk kecek hari-hari dengan COVID. Sampai COVID tu jadi penuh dalam hati kita, sampai kita tak ada takut sikit kepada Allah, duk takut kepada benda ni. Hak ni silap kita di hari ni. Ibu bapa, silap kita di hari ni. Ini salah kita. Tengok sini, Allah Ta'ala hantarkan Rasul, hantarkan Nabi mengajak untuk mengesahkan Allah, tauhid kepada Allah, bukan tauhid kepada lain pada Allah. Ni di hari ni amun nak ting sikit, nak titik berat sikit, kerana kita duk dengar banyak sangat masuk dalam telinga kita dengan orang kita membawa pada takut kepada COVID. Sebab apa? Sebab kita duk sebut benda ni, duk tasbih benda ni, COVID. Lamanya penuh lah hati kita, jadi takut ke COVID, tak ada takut ke Allah, tak ada takut pada Tuhan yang mencipta kita, Tuhan duk menjadikan kita. Inilah kita klik kepada asal, klik kepada dasar kita, ibu bapa, apa dasar yang Nabi ajar kita, dan Allah Ta'ala turun Quran pada Nabi ajar apa? Yakni mengajakkan kita tauhid dan menghidayat kita, nak mengeluarkan kita daripada kegelapan masalah kejahilan, kegelapan kekufuran, kegelapan bagi nifak ni, pergi kepada cahaya iman dan cahaya Islam. Wahaza, dan ini agama yang Allah Ta'ala letak dan bagi pada Nabi ni, yakni annal Islam, ialah kena pada agama Islam. Kita faham mula Islam, agama yang dapat menyelamatkan kita daripada dunia hingga sampai ke akhirat. Faham mula Islam. Mau nak itu sikit, nak kupas kelima Islam ni. Kita dok kata kita Islam. Apa makna Islam? Daripada lafaz Arabnya aslama yuslimu Islam. Apa Islam? Yakni satu agama yang dapat menyelamatkan kita daripada alam dunia ni hingga sampai ke akhirat. Menyelamat kita daripada siksaan Allah, menyelamatkan kita daripada api neraka Allah, menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah. Perhati molek ibu bapa, ingat molek Islam hak kita dok bawa dah ni. Hak dok semai Allah tu satu Islam, satu rukun Islam. Hak kita puasa baru ni, itu satu rukun Islam. Maka dengan Islam ni lah kita tak yakin kok mana lagi. Sebab apa kita dok jadi pening? Sebab apa kita dok jadi haru biru di hari ni? Sebab apa kita dok jadi selerak tabak? Sebab apa kita dok jadi pening? Sebab apa kita dok jadi motai? Dengan sebab kita kena Islam tu tak sebenar. Kita kena Islam tak sepenuh. Kepegangan kita, akidah kita dengan Tuhan tak sepenuh. Sebab tu kita jadi pening. Sebab tu kita jadi berkelai kabur. Kemudian kalau kita kena Allah wis benar dan kena akan agama hak kita bawa jadi sungguh, Islam tu ialah satu agama yang dapat nak menyelamatkan kita daripada min alamid dunia ila alamil akhirah. Yakni daripada alam dunia ni hingga sampai kepada alam akhirat. Dengan Islam ni lah dapat menyelamatkan kita, dapat meselamat kita daripada azab-azab Allah dan bala-bala Allah di dunia hingga sampai ke akhirat. Islam benar nak suruh sikit lagi buat apa? Islam ni
ialah al-a'malu zahirah. Itu Islam. Didobitkan oleh ulama, didobitkan oleh para ulama apa Islam? Wahia al-a'malu al-zahirah kas-salawatil khamsi was-saumi waz-zakah. Ni dia panggil gapo Islam. Islam ni ialah al-a'malu zahirah, ialah amalan hak pesing zahir. Amalan hak pesing boleh kita tengok dengan mata lendir kita. Boleh kita tengok dengan mata kaca kita. Boleh kita tengok dengan mata kasar kita. Mana? Supaya kita semaya. Allahu Akbar. Allah. Boleh kita tengok. Boleh kita nampak. Ataupun kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ni orang panggil Islam lah kau ni. Ni dinamakan Islam belaka ni, perkara yang dapat menyelamat kita belaka ni. Adapun masalah iman, iman tu dikata al-a'malul batinah, lagi pula a'malul batinah wal khafiyah, yakni amalan yang persis bunyi, amalan yang bahasa dalam hati. Mana nak contoh? Yakni kita beriman kata Allah Taala satu. Tu dia panggil iman tu. Kita beriman kata Allah Taala tu kita beriman Allah Ta'ala saat ni tak ada beribadah, tak ada berbila. Lepas tu kita beriman kata selepas pada mati kita akan jumpa dengan muka nakir. Dan wajib kita beriman dalam kubur tu ada dengan ular syuja'ul akram. Lepas daripada tu kena bakit kepada masyar. Tu dia panggil iman. Islam ni apa dia? Huwar risalatul ammatu. Ialah satu kirim. Ar-risalah ni satu surat kirim dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita pegamlah ibu bapa, Islam hak kita dak bawa ni salah satu daripada catatan Allah. Kirim daripada Allah, surat kirim daripada Tuhan. Tuhan tulis buh di dalam Quran ataupun dikata kalamullah, maka Tuhan titah kepada Jibril. Jibril saat ni tu wangi royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nak kata risalah ni. Benda hak kita duk baca hari-hari ni daripada juz 1, juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Semua ni daripada surat kirimi Allah Ta'ala terhadap kita. Bukan orang-orang biasa kirim benda ni mari kepada Nabi ni. Makna kata Islam hak kita dak bawa ni satu surat kirimi dari Allah Ta'ala untuk kita. Bukan supaya dengan surat khabar ni, surat Tuhan kirim sendiri, catatan Tuhan sendiri, kalamullah sendiri, tuturan Allah Ta'ala sendiri. Risalah mana? Al-ammatu li jami'in nas, yang mengumum ia, yang meratai ia surat ni li jami'in nas, bagi seluruh manusia. Surat hak turun ke Nabi, risalah hak kirimnya daripada Tuhan, maka dia dapat mengumumnya, dapat meratainya seluruh manusia fi kulli zaman, pada tiap-tiap masa. Makna kata Quran hak Tuhan turun kepada Nabi, nama catatan dari Allah, surat kirimnya pada Allah, maka surat kirim ini dapat mengumum, dapat meratai seluruh manusia di tiap-tiap zaman. Makna tiap-tiap zaman ni sepatutlah kau. Zaman kita Quran patut dengan kita, maka patut layaklah dengan kita. Maka zaman sahabat, maka patut dengan sahabat, dan pula patut dengan tabi'in. Nak royak kata Quran dia tak jadi mundur, tak jadi lalang. Dia sepatut. Lagi pula dia layak bagi tiap-tiap zaman. Zaman sahabat sepatut dengan sahabat. Zaman tabi'in patut dengan tabi'in. Zaman tabi'in sepatut dengan zaman tabi'in. Ulama salah, ulama sepatut bagi mereka. Maka zaman kita pun sepatutlah bagi kita. Kalau kita tengok pada Quran, tengok pada isi kata Quran, maka sepatutlah dan layaklah. Wa makanin
dan pula pada tiap-tiap makan. Tiap tempat, tak ada kira lah tempat mana-mana. Tempat ni di pondok ke, ataupun tempat ni di kampung ke, tempat ni di masjid ke, tempat ni tempat darat ke, nilai bandar ke, ataupun nilai dalam ibu kota, semua tu orang panggil patut belaka, layak belaka Quran ataupun dikatakan Islam, risalah yang Allah Taala kirim mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Quran ni Allah Ta'ala turun tu dikatakan Islam tu, dikatakan risalah al-amah yang sepatut dan layak bagi seluruh manusia, tak ada kira di zaman mana, tempat mana-mana. Ila an yarisallahu al-arda wa ma 'alaiha, kepada bahasa mempesakai oleh Allah akan bumi, wa ma 'alaiha, dan barang yang adalah ia di atas bumi. Makna kata benda ni Allah Ta'ala sudah mempesakai bumi dan barang ke atasnya, ke atas bumi. Wa huwa, dan Islam ini ar-risalatul kafilatu wal kafiyah, dan pula dikatakan satu surat kirim Allah yang dapat menjaminlah ia risalah ini, wal kafiyah, dan dapat memadailah ia, wal wafiyatu, dan sempurna bi jami'i masalihin nas, bagi semua seluruh bagi maslahah dan kebaikan untuk manusia. Nah, gitu ibu bapa yang dihormati. Jadi pada malam ni InsyaAllah kita sekadar ni dulu. InsyaAllah kita bersama pula pada malam esok. Dengan apa yang kita make malam ni, nak make point-point ataupun noktah-noktah yang penting. Jadi pada malam ni yang pertama sekali Allah Ta'ala. Semua pujian itu sabit bagi Allah. Tak kiralah puji Tuhan, puji sendiri, ya puji kita, ataupun kita puji ke Allah, Allah puji kita. Semua tu klik kepada Allah. Dan pula di Allah Ta'ala ni, dia retah semua langit bumi kita semua di dalam retah Allah. Sebab tu kita tak usah takut. Apa kerja apa benda semua dalam retah Allah. Walaupun penyakit di hari ni mengkelai kabutkan kita pegailah wisungguh, iktikadlah wisungguh, semua benda ni dalam retah Allah Ta'ala. Patu retah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak usah piara buat lagu mana dah, tak ada siapa dia boleh ubahkan retah Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala hantarkan Rasul untuk mengajakkan kita dan umat semua pergi kepada mengesah ke Allah. Satu Allah, bukan duk berbilang-bilang tentang Allah dan Tuhan ini. Supaya kita dapat hidayah daripada kita saat ni duduk dalam kegelapan, pergi kepada cahaya-cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bangkitkan Nabi ni sebagai kesudahan bagi segala rasul-rasul. Dan Allah Ta'ala jadi pula Nabi tu kesudahan bagi rasul. Dan agama yang Allah Ta'ala bagi ke Nabi ni pun agama yang sampai hari kiamat, sampai su akhir. Tak ada dah agama selepas daripada ni. Bukan dengan agama Nabi dapat menasahkan agama-agama yang lain. Sekadar tu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.